صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا الصراط المستقيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati, para imam, para bilal, barisan kepimpinan surau serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2024 Allah masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan pengajian ilmu. Mudah-mudahan tahun yang baru ini menambah amal ataupun menjadi satu keazaman kepada kita untuk senantiasa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum. Dan sedar tak sedar juga kita telah berada pada bulan Rajab 1445 Hijrah, menandakan bahawasanya kita dekat dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan mudah-mudahan juga bulan Rajab ini bulan yang kita kena tingkatkan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang mana belum start puasa, kena mulalah start puasa sikit-sikit tuan-tuan. Ambillah Isnin Khamis. Tak boleh Isnin Khamis pun ambillah Isnin ke, seminggu sekali ke. Sebab bulan Rajab dan bulan Sya'ban ni kebanyakan orang perempuan kita pun dia akan ganti puasa lah. Pasal nak tiba bulan Ramadan, kalau tak ganti kena bayar fidyah. Jadi dia ganti tuan-tuan. Jadi dah orang perempuan kita, isteri kita pun puasa, maka sama-samalah kita ambil kesempatan itu untuk kita berpuasa tuan-tuan, insya-Allah. Nasihat untuk diri saya dan juga kita semua. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tahun 2024 kita mula dengan kitab yang baru. Seperti mana yang dijanjikan pada tuan-tuan, kita akan membedah kitab 40 hadis tentang hukum fiqh. Tuan-tuan, ni rupa dia. Ni rupa dia. Cuma tuan-tuan tak sempat beli lagi lah. Ada 2 yang stok. Jadi insya-Allah bulan depan mudah-mudahan adalah semuanya insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita akan kupas berkenaan dengan hadis yang ada dalam kitab ni. Baik, siapa yang ada kitab tuan-tuan tengok, nak tak nak kena masuk jugalah. Takkan nak tunggu tuan-tuan. Jalan ambil lah. Jalan takat mana kita boleh jalan lah, insya-Allah. Baik, 40 hadis tentang hukum fiqh ataupun arba'ina fil ahkami lil Imamil Munziri rahimahullahu ta'ala, susunan Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Al-Munziri, yang diterjemahkan dan dihuraikan oleh Abu Hazim Ad-Dimashq, yakni Ustaz Zamri bin Hashim. Ni asatizah kita jugalah. Siapa kenal antara asatizah Pulau Pinang kita. Baik. Jadi tuan-tuan tengok pada isi kandungan. Isi kandungan dia ada muqaddimah, penterjemah, biodata ringkas, muqaddimah penyusun, kemudian adalah hadis yang pertama sampailah kepada hadis yang ke-40. Tuan-tuan, sampai hadis yang ke-40. Dalam duk belik-belik hadis yang ke-40 ni tuan-tuan tengok hadis yang ke-34, perkahwinan anak dara dan juga janda. Itu seronok tu. Tuan-tuan, tu tajuk tu. Tapi hadis yang ke-34. Maksud kata 34 bulan lagi baru kita jumpa pula tuan-tuan. Terang nak sampai tu. Baik tuan-tuan, nanti bila ada kitab ni bolehlah belik sepintas lalu. Kadang-kadang bila kita mengaji ni dia kena baca dulu. Bila kita baca dulu dia cepat faham, insya-Allah tuan-tuan. Kefahaman datang daripada Allah. Baik, muka suratnya lebih kurang dalam 96 muka surat yang ada dalam kitab ni. Kita masuk pada pengajian kita yang pertama insya-Allah, muqaddimah penterjemah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan keizinan kepada saya. Siapa dia tuan-tuan? Inilah Ustaz Zamri bin Hashim, Mudir Mahad Darut Taujih Islami Kota Au. 13,200 kepala batah SPU lah. Dia sendiri tuan-tuan, yang ni kata penterjemah. Untuk terus menghasilkan karya ilmiah. Kali ini kita memilih kitab 40 hadis tentang hukum fiqh yang disusun oleh Imam Al-Munziri rahimallahu ta'ala anhu. Kitab ini pada asalnya hanya terdapat senarai hadis yang disusun tanpa adanya tajuk-tajuk hadis dan keterangannya. Maka untuk memudahkan pembaca, saya sediakan tajuk hadis yang bersesuaian dengan matan hadis serta dilengkapi dengan keterangan bagi setiap hadis. Jadi pengarang kitab kita ni ataupun penterjemah kitab ni, kitab ni asal daripada satu orang ulama yang bernama Imam Al-Munziri. Ni 40 hadis ni dia asal karangan daripada satu orang ulama namanya Al-Imam Munziri. Dan kitab itu telah diterjemahkan oleh satu orang yang mulia ataupun daripada satu orang asatizah kita sendiri, maka dia terjemahkan. Dan kitab yang asal dia tak ada tajuk. Tu dia kena tahu asal usul lah. Kitab yang asal dalam bahasa Arab dia tak ada tajuk. Dia start dengan al-hadithul awal, kemudian sampailah hadis tsani, tsalis, dia sambung. Dia tak ada tajuk dan dia hanya ada matan hadis. Kemudian penterjemah kita ataupun penyusun kitab kita ini, dia nak memudah cara orang Melayu kita mengaji, maka dia letakkan tajuk sendiri dan bertepatan dengan apa yang akan dibicarakan. Dia bukanlah tambah tajuk yang luar daripada konteks yang nak belajar, tidak, tetapi dia mengambil daripada intipati hadis itu sendiri. Kemudian tak cukup dengan tu, dia terjemah dalam bahasa Melayu dan kemudiannya dia ada juga letakkan keterangan supaya kita lebih memahami apa yang nak disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu asal usul dia tuan-tuan. Tu dia kena mengaji adab. Dalam adab kita mengaji kitab ni tuan-tuan, dia kena kulit ke kulit, kita tengok sikit per sikit tuan-tuan, baru kita akan faham. Baik, sesungguhnya seseorang itu tidak akan digelar faqih semata-mata hanya mengetahui akan masalah-masalah fiqh. Bahkan faqih yang sebenar ialah mereka yang mengetahui ilmu fiqh beserta dengan dalil-dalilnya. Mereka mampu mengembalikan masalah-masalah furu' kepada usulnya, juga usulnya kepada cabang-cabang furu'nya. Serta itu mereka mestilah memahami akan khilaf antara mazhab dan mengetahui sebab-sebab atau punca-punca terjadinya khilaf itu. Tuan-tuan, kata pengarang ataupun penyusun kitab kita, satu orang tak digelar sebagai orang yang faqih kalau setakat dia mengetahui tentang masalah-masalah fiqh. Bila orang tanya dia, apakah hukum sekian-sekian, dia boleh jawab wajibkah, sahkah, sunatkah, haruskah, dia boleh jawab. Tapi tak cukup dengan itu digelar sebagai faqih. Satu orang faqih, dia mestilah memahami akan konteks daripada mana ataupun usulnya, ataupun kita sebut daripada cabang ataupun dalil daripada mana hukum itu dikeluarkan. Maka dia mengetahui akan dalilnya, dia mengetahui mana masalah furu', dia tahu mana masalah usul, dia tahu apa khilaf daripada kalangan ulama dan apakah yang mana dinamakan mu'tamad dalam mazhab, qaul-qaul yang kuat, qaul-qaul yang masyhur, qaul-qaul yang lemah. Maka itulah baru digelar sebagai orang yang faqih dalam agama Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila saya baca lagu ni tuan-tuan, saya sebenarnya risau nak bawa kitab ni. Tu terang saya kata lah, sebelum saya nak bawa kitab ni pun, saya dah kata dah saya tak mau mengajak fiqh. Tempat lain saya tak mengajak pun fiqh tuan-tuan. Ni dia antara satu-satunya tempat yang saya mengajak berkaitan dengan fiqh. Tu pun taklah tumpu secara 100% berkaitan dengan ilmu fiqh. Dia lebih kepada hadis juga, cuma dia diistimbatkan hukum ataupun diterjemahkan daripada hadis Nabi, maka jadilah ia akan hukum hakam. Jadi taklah nampak secara majornya berkaitan dengan fiqh. Pasal fiqh ni luas tuan-tuan, Saya apa mengaji fiqh tak habis lagi sampai ke hari ni. Kitab ke kitab, kulit ke kulit, maka duk mengaji lagi fiqh, lagi luas kita gali, lagi luas banyak perkara yang kita tak ketahui. Sebab itulah fiqh ni gerun nak mengajak tuan-tuan. Takut ada soalan, maka soalan itu adalah soalan yang mungkin kita pun ragu-ragu untuk menjawab.
dan dalam masa yang sama takut-takut kita menggunakan pandangan-pandangan yang lemah, sedangkan ada juga pandangan-pandangan yang masyhur ataupun muktamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya tak berapa nak senang untuk mengajak berkaitan dengan ilmu fiqh. Tapi tak apalah tuan-tuan, pasal tuan-tuan nak sangat mengaji tentang ilmu fiqh, sebab ilmu fiqh juga sebahagian daripada fardu ain yang wajib kita pelajari. Insya-Allah kita buka ataupun kita akan kita akan kaji dan kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepanjang pengajian ini saya tak akan lupa satu nasihat daripada tuan guru kita, iaitu Ustaz Ridauddin, yang merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Pulau Pinang, yang dia pesan kepada kami yang satu ketika tahun lepas kami kumpulkan guru-guru agama dan guru-guru Al-Quran di Bayan Lepas ataupun di Karyah ataupun di daerah Barat Daya, kita kumpulkan untuk mendengar nasihat sikit daripada orang yang alim. Maka antara nasihat beliau kepada tenaga pengajar yang mengajar di Pulau Pinang, dia kata setiap kali kita pergi mengajar, jangan lupa bawa satu senjata. Tuan-tuan, dia kata setiap kali pergi mengajar masjid ke surau, jangan lupa bawa senjata. Senjata tu kena buh dalam poket. Apa dia? Iaitulah la adri, yakni dengan makna kata aku tak tahu. Tuan-tuan, aku tak tahu tu senjata mahal, kena simpan buh dalam poket. Kerana bila-bila masa kita kena keluarkan senjata tersebut bila ada orang tanya benda yang kita tak tahu, kena kata tak tahu. Sebab itulah Abu Darda, tuan-tuan, dia mengatakan bahawa la adri nisful ilm. Bila sebut perkataan la adri, aku tak tahu, adalah sebahagian daripada ilmu, kata Abu Darda. Tuan-tuan, kata tak tahu tu tanda kita reti. Ni orang kita salah faham. Kadang-kadang bila kata tak tahu, malu. Hang mengaji tiap-tiap malam dengan ustaz tu, ustaz ni, ustaz dia, aku tanya soalan basic pun tak boleh jawab ke? Tak apa, aku tak tahu. Tuan-tuan, orang yang kata tak tahu itu adalah orang yang berilmu daripada orang yang tak tahu, dia buat pala tahu. Ni bahaya, tuan-tuan. Dia tak tahu tapi buat pala tahu supaya dia reti semua. Ada orang lagu ni, tuan-tuan. Sembang dengan dia apa benda tak tahu, semua tahu, supaya macam Google bergerak. Bukan takat kata ilmu sains, ilmu fizik, ilmu fiqh, semua maknikam ilmu politik, kata politik, semua dia reti. Tak ada pernah dengar kata dia kata tak tahu. Pasal ada benda yang dia reka-reka supaya orang percaya, tuan-tuan. Ni jenis game buat pala tahu, bahaya, tuan-tuan. Jangan jadi golongan lagu tu. Biar kita kata kita tak tahu, itu lebih selamat. Kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man uftiya bi ghairil ilm kana ithmuhu ala man aftahu. Siapa yang mengeluarkan fatwa dan fatwa itu tanpa ilmu ataupun dia tidak mengetahui, maka dia menanggung akan dosa-dosa orang yang melakukan. Siapa yang memberi fatwa, dialah yang tanggung akan dosa orang tersebut. Ni bahayanya, tuan-tuan. Nabi bersanah, kalau kita tak tahu, katalah tak tahu, tuan-tuan. Takut-takut kawan tu amal dengan amalan tersebut. Bila dia tanya satu hukum, kita kata sekian-sekian. Hang buat hukumnya sah. Patahai amalan yang dia buat tu tak sah. Jadi dia pun duk buatlah 20 tahun, 30 tahun dengan amalan yang tak sah. Pasal kita punya pandangan. Padahal pandangan kita itu bukanlah pandangan dengan berilmu. Kita memandai-mandai dalam pandangan. Maka dia melakukannya, maka hukumnya adalah berdosa. Dalam dosa satu hal. Yang kedua, kawan tu buat sampai dia mati, maka berdosalah juga kita menanggung dosa yang kawan tu buat dalam keadaan jahil. Jadi pesan untuk saya dan kita semua, berhati-hati dalam meletakkan satu hukum hakam. Sungguh pun kalau kita tembak kena, tuan-tuan. Kadang-kadang orang kita ni suka tembak, predik. Dia kata benda ni aku tahu, tapi dia syak lah. Mungkin dia mengaji dulu, tapi dia lupa. Ataupun dia ragu-ragu. Sat, aku nak fikir balik. Aku tahu benda ni. Sah. Dia kata sah. Tuan-tuan, padahal dalam diri dia ni 50-50. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Macam pernah dengar soalan ni. Tak apalah, sah. Aku rasa sah. Tuan-tuan, dia duk rasa-rasa. Aku sah. Aku rasa sah. Jadi bila habis kata dia jumpa kawan tu dan bagi jawapan kata sah, dia balik malam tu, apa lagi? Cari syekh dia lah. Syekh Googly, tuan-tuan. Dia buka Google, apa hukum sekian. Buka-buka sah.
aku dah kata dah sah tuan-tuan. Dia kata lega aku. Pasal apa? Pasal sah. Kalau tak sah mampu aku. Tuan-tuan, dia terlintas dalam hati dia, kalau tak sah mampu aku, nasib baik hukum dia sah, aku tembak kena. Maka bila dia kata tembak kena tu tuan-tuan, daripada sudut hukum hakam kita, maka berdosa kawan tu tuan-tuan. Berdosa walaupun dia jawab dalam keadaan betul, kerana dia menembak dalam keadaan tepat, tetapi tetap perbuatan dia itu berdosa. Sebab itulah bahayanya tuan-tuan dalam kita meletakkan satu hukum yang mana kita ragu-ragu ataupun kita tak tahu. Ingat pesan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, ada 4 golongan manusia. Golongan yang pertama, rajulun yadri wa yadri anhu yadri. Tuan-tuan, golongan pertama kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, satu orang yang tahu bahawa dia tahu. Tuan-tuan, satu orang yang tahu bahawa dia tahu, dan dia tahu kata dia tahu. Tuan-tuan, ini golongan yang pertama. Satu orang yang tahu, maksud kata satu orang yang berilmu, dan dia tahu kata dia tahu, dan dia tahu kata dia berilmu, maka kata Imam Ghazali, dekatilah dia. Kalau kita jumpa orang lagu ni, maka kena dekat dengan dia, rapat dengan dia, belajar dengan dia, pasal dia adalah ulama. Tuan-tuan, ulama dia mengaji lama, 30 tahun, 40 tahun, maka dia ada ilmu. Maka dengan ilmu itu dia mengajak masyarakat Islam, dia mengajarkan ummah. Maka ini orang yang dia tahu kata dia tahu, maka kita kena dekati. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua kata Imam Ghazali, rajulun yadri wala yadri anhu yadri. Golongan yang kedua, satu orang yang dia tahu, cuma dia tak tahu kata dia tahu. Golongan yang kedua ni, sedarkan dia kata Imam Ghazali. Iaitulah satu orang yang tahu, satu orang yang berilmu, tapi dia tak tahu kata dia berilmu. Maka kena sedarkan dia bahawa sampaikan ilmu yang dia cari, sampaikan ilmu yang dia ada kepada orang. Mungkin dia tak sedar kata sebenarnya dia ni orang yang berilmu. Maka sedarkan dia kata Imam Ghazali. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri anhu la yadri. Golongan yang ketiga, satu orang yang tak tahu dan dia tahu kata dia tak tahu. Ini golongan yang ketiga, satu orang yang tak erti, satu orang yang jahil, dan dia sedar bahawa dia ni jahil, dan dia sedar kata dia ni tak erti. Macam saya lah, dan kita semua insya-Allah tuan-tuan, kena rendah diri bahawa banyak benda yang kita tak tahu. Kita sedar diri kata kita tak tahu. Golongan yang ketiga ni, ajarkanlah mereka. Kalau jumpa orang yang tak tahu, maka kita kena ajak supaya dia tahu daripada benda yang dia tak tahu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat ni bahaya. Rajulun la yadri wa la yadri anhu la yadri. Satu orang yang tak tahu kata dia tak tahu yang dia tak tahu. Tuan-tuan, satu orang yang tak tahu dan dia tak tahu kata dia tak tahu. Bila dia tak tahu kata dia tak tahu, maka dia buat pala tahu tuan-tuan. Ni bahaya. Satu orang yang mana dia sendiri tahu kata dia ni jahil, tuan-tuan, tapi tak sedar kata dia ni jahil, lepas tu duk kata dia ni alim. Ni bahaya tuan-tuan. Maka orang lagu ni kena sedarkan dia supaya dia tak terus menerus berada dalam keadaan tak tahu, yang dia ni tak tahu tuan-tuan. Bahaya golongan yang keempat, kerana dia takut-takut dia mengeluarkan perkara-perkara yang di luar daripada konteks pengetahuan dia. Boleh tuan-tuan? Itu dalam kita beradab untuk kita mengaji ilmu Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan jangan segan lah bila sebut tak tahu tuan-tuan. Sebab pernah terjadi kepada Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala anhu, yang mana kata Imam Malik, su'ila an thamaniyatin wa arba'ina mas'alatan faqala fi thintaini wa thalathina minha. Yang mana kata Imam Malik, aku pernah disoal tentang, ataupun aku pernah disoal dengan thamaniyatin wa arba'ina, 48 soalan ataupun 48 masalah. Maka daripada 48 masalah tadi, faqala fi thintaini wa thalathina, daripada 48, 32 aku jawab dengan perkataan la adri, yakni aku tak tahu. Tu dia tuan-tuan, Imam Malik pernah diaju 48 soalan, 32 daripadanya dia jawab dengan perkataan la adri. Siapa dia Imam Malik? Satu orang mujtahid mutlak tuan-tuan, pengasas kepada mazhab Maliki. Maka pun dia tak malu, tak segan kata la adri, kerana dia tahu itulah kemuliaan dalam berilmu.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita kena biasakan perkataan tak tahu. Baiklah tuan-tuan, dia bila sebut kata tak tahu ni kita rendah martabat, tidak. Sebenarnya kita mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah. Dengan tak tahu itulah kita akan belajar supaya kita jadi orang yang tahu. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberkati usaha ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Baik, kita masuk seterusnya pada pengenalan berkenaan dengan Al-Imam Al-Munziri. Tuan-tuan, tengok sikit biodata ringkas berkenaan dengan pengarang kitab asalnya. Tuan-tuan, nama penuh Al-Imam Al-Munziri. Nama betul dia dalam IC Abdul Azim bin Abdul Qawi. Gelaran dia Al-Munziri. Tapi nama betul dia tuan-tuan adalah Abdul Azim bin Abdul Qawi. Ni nama-nama Allah lah. Dia pun nama Allah dan juga bapaknya juga nama Allah. Bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad Al-Munziri. Dan diberikan gelaran dengan Al-Munziri. Al-Munziri ni satu orang yang suka berikan peringatan. Tuan-tuan, Al-Munziri ni munzir. Satu orang yang suka bagi peringatan ataupun orang yang mudah bagi orang terasa. Satu orang yang mudah bagi orang insaf. Sampai dapat gelaran Al-Munziri. Maksud kata orang gelak dia sebagai dengan Al-Munziri kerana dia punya kata-kata, dia punya tulisan boleh menyebabkan orang insaf. Orang rasa tersedar daripada kesilapan dan kesalahan. Maka itulah laqab dia ataupun gelarannya digelar dengan Al-Munziri. Baik. Beliau bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i. Ni mahal tuan-tuan. Dia punya hebat pun tuan-tuan, mazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Dah ni riuh lah. Kan orang kita ni riuh pasal Imam Syafi'i tuan-tuan. Pahala berganda Imam Syafi'i tuan-tuan. Macam-macam pahala Allah Taala bagi kat dia. Orang kata dia tuan-tuan, kadang-kadang bukanlah yang tok guru bergaduh tok guru tu tuan-tuan, tak apalah satu hal. Yang lagi heran, pelik dan ajaib ni yang anak murid tu. Yang pengikut-pengikut bawah tu. Tuan-tuan, lidah mereka ni lagi biadab lah saya sebut tuan-tuan. Biadab, tersangat biadab. Dah lah tak erti. Dah lah sedang sikit kata kita ni ilmu tak berapa nak ramai, tak berapa nak banyak. Tapi dia kata kat Imam Syafi'i, kita baca komen-komen pun tuan-tuan, Allahu Akbar, naik meremang bulu roma. Serupa macam Imam Syafi'i ni satu orang yang tak pernah mengaji ilmu. Dia panggil Syafi'i saja. Macam-macam komen tuan-tuan. Kata Syafi'i ni pun satu orang yang tak erti tuan-tuan. Ada dua pandangan, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Itu menandakan bahawa Imam Syafi'i pun dia ragu-ragu dalam pendapat dia. Boleh kata lagu tu tuan-tuan. Geleng kepala tuan-tuan bila tengok masyarakat Islam ataupun ummah kita ini sebenarnya berada pada zaman fitnah yang sangat luas. Tuan-tuan, bahayalah dengan perkataan-perkataan yang demikian. Kerana kita pun kenal bahawa Imam Syafi'i ini bukan imam yang biasa-biasa, bukan satu orang manusia yang biasa. Hang Quran pun tak hafal, hang duk sembang kemah kata Imam Syafi'i ini lagu ni. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, baik, beliau bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Seperti mana dalam konsep kita berada di negara Malaysia, maka kita juga berpegang dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Keluarganya berasal daripada Syam, kemudian berpindah ke Mesir. Tuan-tuan, Syam ni kira luas lah. Syam ni pada zaman baginda Nabi SAW satu negara yang luas. Dalam Syam tu ada apa? Syria, ada Palestin, ada apa lagi? Ada Lubnan. Itu antara negara-negara yang ada di bumi Syam, tuan-tuan, bumi Syam. Jadi luaslah Syam ni. Maka kemudian beliau berpindah ke Mesir. Beliau dilahirkan di daerah Ghurah pada bulan Sya'ban 581 Hijrah. Jadi tuan-tuan bayangkanlah 1445 tolak 581 Hijrah. Maksud kata kita dengan jarak kita dengan pengarang kitab ni jauh lah tuan-tuan. 1445 tolak 581 lebih kurang apa? 900 lebih lah 900 tahun lebih kita jarak dengan pengarang. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, antara satu benda yang kita boleh lihat satu orang ulama tu dia barakah ataupun tidak, sampai ke hari ni orang masih lagi mengaji kitab dia, orang masih lagi menyebut nama dia, maka itulah salah satu daripada
ulama rabbaniyun, iaitulah ulama yang barakah. Tuan-tuan, sampai sekarang kita masih lagi sebut nama qala al-Munziri, telah berkata Munziri, padahal dia dah wafat lama dah. Punya nak kata barakah hidup dia, barakah ilmunya, sampai Allah pelihara ke hari ini kita mengambil manfaat daripada tulisan beliau. Beliau merupakan ahli hadis yang sangat hebat. Bahkan diiktiraf sebagai penghafaz hadis yang ulung dan diberi gelaran dengan Al-Hafiz Al-Kabir. Tuan-tuan, nampak? Susunan Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz ni dia bukan calang-calang nama, bukan calang-calang gelaran. Dalam ilmu hadis dia ada gelaran yang diberikan kepada satu orang sampai martabat Al-Hafiz. Tuan-tuan, Al-Hafiz satu orang yang bukan takat dia tahu basic, bahkan dia ni mahir sungguh dalam bidang hadis, dan diberi gelaran Al-Hafiz juga adalah kepada satu orang yang meriwayatkan ataupun yang menghafal lebih daripada 100,000 buah hadis. Tuan-tuan, Al-Hafiz diberikan gelaran apabila satu orang dia menghafal lebih daripada 100,000 buah hadis. Namun di sana ada khilaf jugalah daripada kalangan ulama hadis. Ada yang tidak meletakkan berapa ratus ribu hadis. Tuan-tuan, ada yang kata apa 500 pun dah boleh digelar dengan Al-Hafiz. Ada yang kata 1000 pun dah boleh digelar dengan Al-Hafiz. Tapi pokok pangkalnya Al-Hafiz satu gelaran yang mulia yang diberikan kepada penggiat ataupun orang yang mahir dalam bidang hadis. Maka dia bukan calang-calang orang bagi. Dan dia bukan sendiri dia sebut kata aku Al-Hafiz. Tetapi orang selepas daripada tu, maka merekalah yang menggelar, ataupun pada zaman dia ada ulama tersebut yang menggelarkan bahawa dia ini adalah satu orang pemegang gelaran Al-Hafiz. Tuan-tuan, saya sebut sikitlah berkenaan dengan darjat-darjat dalam ilmu hadis. Pasal kita mengaji hadis, dia ada berapa darjat kategori dalam bidang hadis. Yang bawah, tuan-tuan, antara gelaran bawah tu pun yang mulia lah. Walaupun kita sebut yang paling bawah, tapi itu antara gelaran yang mulia dalam bidang hadis. Yang paling bawah adalah yang dinamakan dengan Al-Musnid. Apa dia Al-Musnid? Al-Musnid adalah satu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya yang tersendiri. Tuan-tuan, dia menghimpunkan hadis daripada Al-Muhaddith, maka dia kumpul-kumpul dan dia meriwayatkan hadis, maka dinamakan Al-Musnid. Di antara tokoh yang dikategorikan sebagai gelaran Al-Musnid adalah di antaranya Syekh Alawi Al-Maliki. Satu orang ulama yang terkenal, tuan-tuan. Syekh Alawi Al-Maliki dia diberi gelaran dengan, ataupun dia memang orang yang Al-Musnid. Kemudian atas kepada Al-Musnid dia namanya Al-Muhaddith. Tuan-tuan, Al-Muhaddith ni kira orang tahulah satu orang yang sangat hebat dalam bidang hadis. Dia ni bila dapat gelaran Al-Muhaddith, satu orang yang pakar dalam ilmu hadis. Dia tahu tentang dirayah, dia tahu tentang riwayah, maka pengetahuan dia tentang perawi-perawi hadis semua dia reti. Maka dia digelar sebagai Al-Muhaddith. Di antara tokoh adalah Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dan juga Syekh Mahmud Sa'id Mahmud, tuan-tuan. Ni di antara nama yang kita kenal. Siapa tak kenal Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, tuan-tuan? Tu ada kitab dia kat situ. Iaitulah kitab berkaitan dengan hadis-hadis yang mengumpulkan berkaitan dengan amal-amal, fadail amal, tuan-tuan, yang boleh kita amalkan. Baik. Kemudian atas daripada tu diberi gelaran dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz tadilah yang menghafal lebih daripada 100,000 buah hadis, dan dia mahir dalam riwayah dan juga dirayah. Apa dia riwayah? Apa dia dirayah? Dia mengaji dalam sikitlah, tuan-tuan, hadis ni. Dia bila mengaji berkaitan dengan usul-usul ataupun mustalah hadis ni, dia lebih kepada ilmiah sikit. Tapi tak apalah, tuan-tuan, buah habuan kita dengar. Jadi kalau Allah tanya pun nanti pernah dengar tak dirayah tentang apa, maka kita pun boleh jawablah pernah dengar sekali. Benda apa riwayah? Dengar. Apa dia dirayah? Pernah dengar, ya Allah. Jadi riwayah ni, tuan-tuan, adalah ilmu yang mengenai tentang usul dan kaedah yang diguna pakai bagi mengenal pasti tentang perawi hadis. Sebab tu namanya riwayah. Usul dan kaedah untuk mengetahui tentang perawi hadis. Orang yang menghafal, orang yang membawa hadis itulah perawi hadis. Serta hadis yang diriwayatkan itu sama ada makbul ataupun mardud. Sama ada hadis yang dibawa oleh perawi itu ditolak ataupun diterima. Itu riwayah. Ilmu riwayah. Dan ada ilmu yang namanya ilmu dirayah, iaitulah perbahasan ilmu berkaitan dengan matan hadis yang memahami maksudnya dengan kaedah yang betul dan mengeluarkan istinbat hukum daripada
hadis tersebut. Tuan-tuan, tengok matan, maka kalau kita mengaji ilmu dirayah, kita akan mengetahui kaedah istinbat hukum daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting kedua-duanya, riwayah dan juga dirayah. Jadi Al-Hafiz dia mahir dalam kedua-duanya. Kemudian atas daripada tu adalah Al-Hujjah yang menghafal 300,000 hadis beserta dengan sanad-sanadnya, tuan-tuan. Perawi lengkap, tuan-tuan. Dia bukan takat kita macam kita. Kita takat hafal yang ini jelah, no, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu tu jelah. Tapi orang yang merawi hadis, dia daripada dia ambil daripada tok guru dia, daripada tok guru dia ambil tok guru dia, sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menghafal secara dhabit, tak lupa, tak gugur walaupun satu, maka inilah namanya Al-Hujjah, 300,000 hadis. Kemudian di antara ulama yang kategori sebagai Al-Hujjah adalah Sufyan bin Uyainah dan juga Imam Tabrani. Dan tuan, Al-Hafiz tadi di antara yang terkenal adalah Imam Baihaqi dan Imam Sayuti. Kemudian Al-Hakim darjat yang kedua tertinggi, menghafal juga lebih 300,000 hadis dan mengetahui segala ilmu berkaitan dengan hadis, tidak tinggal baginya mengetahui ta'dil, tarjih dan sebagainya. Maka di antaranya adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Lais dan juga Imam Al-Hakim. Dan naik paling tinggi martabat darjat orang yang membawa ataupun belajar ilmu hadis yang diberi nama ataupun gelaran Amirul Mukminin lil Hadis. Ni gelaran tertinggi, tuan-tuan. Tak ada paling tinggi, melainkan gelaran yang paling tinggi adalah Amirul Mukminin lil Hadis. Seperti mana imam-imam mutlak, imam-imam 4 mazhab, mujtahid mutlak, Imam Syafi'i dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab itu bila nak letakkan satu orang tu mujtahid mutlak, dia mesti mai darjat Amirul Mukminin, baru boleh dia jadi mujtahid mutlak. Payah tak payah, tuan-tuan? Maksud kata dia kena lepasilah yang tadi awal-awal tadi tu, sampai darjat paling menguasai pada zaman dia, dialah paling hebat dalam ilmu hadis, maka dialah digelar sebagai Amirul Mukminin lil Hadis. Barulah dia sampai level mujtahid mutlak. Subhanallah, tuan-tuan. Oi, kalau orang faham lagu ni, tuan-tuan, tak berani nak kata kat Imam Syafi'i, no. Oi, tak berani nak kata kat Imam Syafi'i tak betul dan sebagainya, no. Pasal payah nak sampai darjat lagu tu. Imam Syafi'i ni mengaji sungguh, tuan-tuan, bukan mengaji macam kita lah, no. Imam Bukhari pun termasuk dalam kategori Amirul Mukminin, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun sama, dan Imam Muslim pun sama, termasuk dalam golongan Amirul Mukminin fil ataupun lil hadis Nabi. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi seronok. Sebab tu saya di Maghribi saya mengaji berkaitan dengan ulumul Quran dan juga berkaitan dengan hadis. Pasal mengaji Quran dan hadis ni seronok. Kita boleh mengetahui asbabun nuzul, asbabul wurud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh clarifykan berkaitan dengan hadis ni sahih ataupun tidak. Maka itulah kelebihan kita mengaji Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudiannya, di samping juga seorang yang pakar dalam fiqh mazhab Al-Syafi'i, pun pakar dalam mazhab Syafi'i. Dia mudah, tuan-tuan. Bila hang menguasai Quran, hang menguasai hadis, maka mudah dalam bab fiqh. Pasal dia tahu hukum hakak, dia tahu Quran, dalil yang asas, kemudian dia tahu dalil sumber yang kedua iaitu hadis, maka tak menjadi masalah kepada dia untuk menguasai dalam bidang fiqh, tuan-tuan. Beliau dikenali sebagai seorang yang warak dan juga zuhud, dan diberi gelaran dengan Zakiyuddin, tuan-tuan. IR kita dulu, TKM, mantan TKM satu kita, tuan-tuan, diberi gelaran dengan Zakiyuddin. Maka Zakiyuddin ni orang yang bagus, tuan-tuan. Gelaran tu bagus, tuan-tuan, yang memiliki agama yang bersih. Nama Zaki ni bagus, Ustaz Zaki bagus, tuan-tuan. Tu orang yang bersih. Zaki ni bersih. Jadi bila nama anak kita Zakiyuddin, pemimpin kita nama Zakiyuddin, maka dia diberi dengan gelaran yang memiliki agama yang bersih. Muhammad pun bagus juga, tuan-tuan. Rakaman Prof Muhammad bagus juga. Muhammad tu yang terpuji. Tuan-tuan, tu nama-nama bagus belaka tu. Semua bagus belaka, tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik. Kemudian guru-gurunya, ramailah tok guru dia, tuan-tuan. Dia bertalaqi di Mekah, Madinah, Mesir, Syria dan juga Jazirah.
Kemudian murid-muridnya juga ramai. Tuan-tuan boleh baca sendirilah tuan-tuan. Saya cuma nak ambil barokah daripada kitab ni, tak mau tinggal walaupun sikit supaya kita dapatlah adab dalam kita menuntut ilmu. Baik, kemudian pujian ulama kepadanya. Jadi malam ni kita takkan baca lah tuan-tuan hadis pertama acara ni. Pasal mukhadimah pun tak habis. Tak apalah. Jadi buku pun tuan-tuan tak ada. Duk tengok lena ya tuan-tuan. Kau azam tahun 2024 tuan-tuan nak ngaji sampai ke 10. Ustaz tahun ni kami tak kira. 2024 kami berazam pukul 10 ustaz kena berhenti. Selagi tak pukul 10 ustaz jangan berhenti. Tuan-tuan ngaji seorang lah. Saya nak balik awal. Baik tuan-tuan, Imam Zahabi berkata Al-Munziri adalah satu orang imam alamah, al-hafiz, al-muhaqqiq, Syekhul Islam. Tengok pujian ulama bagi pada dia macam-macam gelaran tuan-tuan. Imam As-Subki pula berkata beliau seorang yang al-hafiz al-kabir, wara', zuhud, waliullah. Bahkan dia dikategorikan sebagai wali, pakar hadis, faqih dalam mazhab Syafi'i, paling kuat hafalan pada zamannya. Subhanallah, menandingi rakan-rakannya yang lain, mengetahui tentang hadis secara menyeluruh, dapat membezakan hadis yang sahih dan juga dhaif. Maksud kata dapat beza yang mana hadis kuat, yang mana hadis sahih, yang mana hadis dhaif. Dhaif ni lemah tuan-tuan. Hadis yang mana sahih, hadis yang mana dhaif. Menghafal nama-nama perawi, dia hafal nama-nama perawi ni, hafal hadis beserta dengan perawi-perawi dia semua dia hafal. Mengistimbatkan hukum daripada hadis, kemudian menguasai ilmu dirayah yang saya sebut tadi dah, ilmu hadis yang berkaitan untuk mengeluarkan istimbat hukum. Lafaz hadis yang gharib. Gharib ni apa dia tuan-tuan? Gharib adalah dalam matan Baiquniyah, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Gharib ni dikatakan gharib adalah ma rawa rawin faqat apabila satu ya perawi pada hadis tersebut. Maksud kata jalan rawi dia itu, jalan matan dia itu, jalan dia itu hanya ada satu perawi. Jadi maka dia jatuh kepada gharib. I'rabnya dan perbezaan lafaznya tuan-tuan. Sebab itulah kami bila pergi Morocco tahun 1 nak masuk kuliah, maka kena hafal matan Baiquniyah. Orang yang nak mengaji basic hadis, dia kena mengaji ataupun dia kena hafal matan Baiquniyah. Tuan-tuan tu basic lah. Hafal dulu tuan-tuan. Lah dia lupa dah lah. Tuan-tuan ingat-ingat lupa lah matan ni tuan-tuan. Ingat-ingat lupa biasalah. Allahu Akbar, macam-macam lah duk tengok matang tuan-tuan. Tengok orang tak pakai tudung, tengok macam-macam jenis mak nikam, tengok babi. Maka tengok-tengok tu benda yang mendatangkan kita ni akan kelupaan ataupun kealpaan. Allah, tengok TikTok. Tu semua benda-benda mak nikam yang boleh lupa pada hafalan kita tuan-tuan. Baik, antara kitab-kitab yang dikarang oleh ulama ni tuan-tuan, antara kitab paling masyhur adalah At-Taghrib wa Tahrib. Minta maaf, At-Targhib wa Tarhib. Tu bacaan tu dia tuan-tuan. Iaitulah hadis-hadis yang At-Targhib, iaitu At-Targhib, iaitu hadis yang bagi kita rasa seronok buat ibadat. Cerita tentang syurga, hang buat benda ni Allah Ta'ala bagi ganjaran lagu ni. Maka itulah At-Targhib, hadis motivasi. Dan At-Tarhib adalah hadis ancaman yang berkaitan dengan perkara-perkara kalau yang hang tinggal dosa, azab dia lagu ni. Kalau hang makan benda haram lagu ni, maka dikumpulkan At-Targhib wa Tarhib. Itu antara kitab masyhur dia. Kemudian Mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim. Mukhtasar Sunan Abi Dawud, Syarah At-Tanbih, 40 hadis. Banyak tuan-tuan, Al-Mu'jam dan sebagainya. Maka ada juga karangan yang masyhur beliau adalah 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baik, kewafatannya beliau wafat pada tahun 656 Hijriyah. Tuan-tuan, itu tarikh kewafatan dia. 4 Zulqaidah tahun 656 Hijriyah. Habis tuan-tuan, sedikit sebanyak tentang perawi hadis perawi pula, berkaitan dengan pengarang kitab kita pada malam ini. Habis. Baik, terakhir malam ni sebelum kita nak berhenti, 1 minit lagi nak masuk azan, kita masuk pada muqaddimah penyusun, kata aluan daripada penyusun kitab kita. Baik tuan-tuan, yang pertama tak ada apa, telah berkata Syekh Al-Imam Hafiz Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah Al-Munziri rahimallahu ta'ala anhu. Segala puji bagi Allah, ni semua biasa. Dalam kita nak mengarang kitab, ulama dia bila karang kitab, dia akan mula dengan basmalah dan dia mulakan dengan memuji-muji Allah.
Kerana itulah adab dalam kita menulis sebarang apa saja kitab ataupun apa saja yang kita amalkan ketika mana kita berada di dunia Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, tengok perenggan yang ketiga. Kamu telah meminta kepadaku untuk aku himpunkan bagimu 40 hadis hukum supaya kamu dapat menghafalnya dan merujuknya dalam kehidupan seharianmu. Hadis-hadis di dalam kitab ini tanpa sanad supaya lebih mudah bagimu mencapai kehendaknya. Cuma dalam hadis ni yang kita akan belajar, dia tak ada lah sanad lah tuan-tuan, ataupun sanad penuh lah terima ijazah daripada kawan ni tak ada. Cuma dia ringkas daripada Nabi SAW. Maka dikumpulkan 40 hadis. Banyak kitab-kitab 40 hadis tuan-tuan. Banyak kitab-kitab 40 hadis. Kita mengaji lepas pada 40 hadis peristiwa akhir zaman pun 40 hadis juga. Cuma dalam kitab tu 40 hadis tak? Maka dalam kitab tu ada 42 hadis. Betul tak tuan-tuan? Dalam kitab tu 42 hadis yang dikarang oleh Syekh Almarhum Syekh Fahmi Zamzam tuan-tuan. Tu bukan kitab dia saja, dia ada juga karang 40 hadis akhlak mulia. Dia juga karang 40 hadis penawar hati. Tu di antara karya-karya tuan guru mulia kita, ulama Nusantara kita, Syekh Fahmi Zamzam kita tuan-tuan. Subhanallah. Maka banyak kelebihan, banyak manfaat, banyak pahala yang Allah Ta'ala bagi. Pasal bumi Malaysia ni tak habis-habis mengaji 40 hadis kitab yang dia karang ataupun kitab yang dia susun. Maka tak macam tu tuan-tuan, Imam Nawawi juga mengarang Arba'in Nawawi tuan-tuan. Kitab 40 hadis Imam Nawawi pun ada 42 hadis. Banyak 42 tuan-tuan, lebih 2. Banyak nama kitab 40 tapi lebih 2. Bukan takat dalam bidang fiqh ya tuan-tuan, bukan dalam bidang hadis ya. Kalau siapa yang mengaji nahu, matan alfiyah. Matan alfiyah tuan-tuan, dia ada 1000 bait. Alfiyah ni maksudnya 1000. Sepatutnya 1000 bait, tetapi dia bukan ada 1000 bait, dia ada 1002 bait. Dia lebih 2 juga. Pasal apa lebih 2? Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan jangan tanya saya lah, saya pun tak tahu pasal apa. Banyak ulama tulis 40 tapi lebih 2. Wallahu ta'ala alam. Mungkin orang kahwin 2 dia tahu lah kot apa kelebihan lebih 2 ni. Kan? Apa kelebihan ni? Cerita apa, jangan cerita benda-benda bergaduh tuan-tuan. Dia tak ada lah keburukan, no? Dia bukan keburukan. Maksud kata benda-benda yang negatif pasal diri kita, sifat manusia tu yang menjadikan dia negatif. Jangan duk cerita lah, no? Tapi benda kebaikan kahwin 2 ni dia ada tuan-tuan, tersurat dan tersirat. Yang orang kahwin satu ni dia tak tahulah. Bahkan orang yang tak kahwin lagi tak tahu apa, no? Ataupun lama menduda pun dia ada pengalaman sihat. Dan juga mungkin dia perlu lagi kahwin semula tuan-tuan, no? Pasal ada ulama bila mana bini dia mati, maka dia segera berkahwin pasal dia takut-takut dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berkahwin tuan-tuan. Dia nak mati dalam keadaan title dia tu title kahwin. Dia tak nak title duda. Lagu tu tuan-tuan. Pasal mereka memandang bahawa Nabi SAW pun juga wafat dalam keadaan Nabi bawa title kahwin. Tu dia tuan-tuan, ulama fikir sampai lagu tu, no? Punya nak apa yang Nabi buat ni semua mereka nak buat. Maka itulah tanda mereka sangat cinta pada baginda Nabi SAW. Jadi tak tahulah tuan-tuan apa kelebihan ada 2 lebih daripada nama kitab 40 hadis, tetapi ada 2 lebih. Tuan-tuan, ada satu ulama namanya Ibnu Akasir. Minta maaf, Imam Ibnu Asakir. Terbalik pula tuan-tuan. Asakir. Dia ni tuan-tuan ada arba'inat. Dia ada koleksi kitab 40 hadis. Dan ada 40 hadis tuan-tuan, dia mengambil daripada 40 guru daripada 40 negara. Tu dia punya koleksi dia mengaji tuan-tuan, dan dia kumpulkan hadis-hadis. Dia ambil daripada 40 hadis, 40 guru, 40 negara. Tu dia punya hebat, yang namanya Al-Imam Ibnu Asakir tuan-tuan. Subhanallah. Jadi maksud kata title 40 hadis ni popular lah, dekat luar negara pun ada, dekat bumi Malaysia kita pun ada ulama-ulama yang meletakkan 40 hadis. Dan antaranya ada hadis Nabi lah berkaitan dengan kelebihan 40 hadis. Man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha yub'atsu yaumal qiyamah faqihan aliman. Siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis, maka dalam urusan agamanya, minta maaf tuan-tuan, barang siapa yang menghafal, man hafiza ala ummati, siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku,
berkenaan dengan amri diniha, berkenaan dengan urusan agamanya. Yub'atsu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan di hari akhirat kelak, faqihan aliman, dalam keadaan yang faqih lagi alim. Dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang faqih dan orang yang alim. Dan hadis yang lain, siapa yang kumpul 40 hadis untuk umatku, maka akan dibangkitkan bersama dengan para fuqaha, akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang faqih, dibangkitkan bersama dengan imam-imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain yang hebat-hebat dalam ilmu fiqh. Sebab itulah ulama-ulama kita berpusu-pusu menyusun kitab 40 hadis, nakkan berkenaan dengan kelebihan yang disabdakan oleh Nabi SAW ini. Baik, selesai. Itu dia tuan-tuan. Aku telah beristiqarah kepada Allah Ta'ala, lalu aku perkenankan permintaanmu itu. Maka dia nak kitab, dia nak susun kitab ni tuan-tuan, dia istiqarah pada Allah, maka Allah bagi kepada dia satu jalan, barulah dia karang kitab ni tuan-tuan. Tu dia sampai tahap tu ulama. Dia bukan buat saja-saja tuan-tuan, sebelum nak buat tindakan istiqarah minta petunjuk pada Allah, maka dapat petunjuk Allah Ta'ala, maka barulah dia susun kitab ini. Aku memilih hadis-hadis sahih. Aku memilih hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, atau hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang daripada mereka berdua. Jadi tuan-tuan mengaji dengan saya, selama 40 hadis ni, tuan-tuan jangan risau, ke 40 hadis semuanya sahih. Tu kelebihan dia. 40 hadis semuanya sahih, yang jelas akan sahihnya. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu adablah kita mengaji, maka kita pun kena mengetahui tentang kekuatan hadis tersebut, ataupun bagaimana hadis itu diriwayatkan, maka kita akan dapatlah jelaslah bahawa hadis ini sahih ataupun tidak. Mudah-mudahan kitab ini memberi manfaat buat diriku, kamu dan sekalian para muslimin kesemuanya. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih. Wallahu ta'ala alam. Berhenti takat tu dulu tuan-tuan pada malam ini. Kita habis dan kita akan masuk pada bulan yang akan datang, pada muka surat yang pertama berkenaan dengan hadis yang pertama, iaitulah berkenaan dengan bersuci itu anak kunci solat. Tuan-tuan saya sebut berkunci itu anak kunci solat, bukanlah Al-Munziri yang bagi nama tajuk tu, bukan. Tetapi yang diberikan tajuk itu adalah penyusun kitab kita, Ustaz Zamri itulah tuan-tuan. Dia yang letakkan tajuk tersebut. Dan tajuk ni kalau tuan-tuan tengok, bersuci itu anak kunci solat, dia bukanlah tajuk yang asing. Kerana bila sebut kata berkunci itu adalah anak kunci solat, sebenarnya dia adalah bersandarkan daripada hadis Nabi SAW yang Nabi pernah sebut, miftahus solat tuhur, iaitulah kunci solat adalah bersuci. Maka dia ambil juga daripada sabda Nabi SAW. Jadi insyaAllah kita akan kubah panjang lebar berkenaan dengan hadis yang pertama pada bulan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang baik datang daripada Allah, yang salah dan silap datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf dipinta, anda kasar bahasa, tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina wal mujahidin fi Filistin, fi Suria wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.